Assalamualaikum. Kita test dulu lagi ni. Right? Sebelum tu sekejap. Nak share kejap ah. Kalau you dah baru join, share. Okay. Tolong share kepada yang lain juga. Okay. Assalamualaikum semua. Kepada yang hadir, selamat pagi. Okey, lama tak saya live ni. Okey ke? Suara? Boleh komen. Okey ke komen? Kalau okey, komen jelas. Okay, and then right. Okay, so hari ni saya perkenalkan diri saya. Nama saya nama saya Ahmad Syahir Ismail. Saya adalah CEO and co-founder kepada Bisco Cheese, iaitu premium ice cream cake sebenarnya. Alright. Dan semua dah makan ke? Di bawah ni ada skrin, saya boleh tengok komen anda. Senang, saya dalam broadcast dalam home office saya. Okay, just nak update sedikit. Alhamdulillah Bisco Cheese dah sampai setahun dan sekarang sekarang baru tadi pagi hingga tengah hari kami selesai interview untuk mereka yang tengah mencari pekerjaan, lebih kepada admin dan customer support dan sales dan marketing. So kami dah alhamdulillah jumpa kandidat sedikit. Ada ramai lagi yang apply, jadi kami akan ada interview session. Okay, as we go along lah. Mungkin dalam minggu ni ada beberapa kali, minggu depan kita tengok dulu. Sampailah kami puas hati sebab apa yang kami nak. Okay, bagi saya interview ni nak share sedikit lah. Okay, saya tak cari sangat background belakang SPM ke apa. Okay, of course saya tengok sikit, tapi itu bukannya faktor utama saya lah. Faktor utama saya
adalah attitude. Yang pertama sekali adalah attitude. Adakah teachable atau tidak? Itulah kriteria pertama saya dalam mencari staff. Alhamdulillah staff yang ada sanggup belajar. Itu yang paling penting sebab bayangkan saya sebagai majikan tiba-tiba nak suruh buat satu, tapi contohnya kalau staff ataupun tim HQ tidak mau belajar, tidak mau patuh pada guidance, memang tak boleh pergi jauh lah. Memang susah lah. Saya nak pergi jauh ke depan, tiba-tiba ada break. Jadi itulah saya kata antara apabila saya buat interview sendiri, okay, alhamdulillah baru setahun kami dah ada 7 nak masuk 8 staff. Alhamdulillah. Dan kami nak expand lagi. Tahun ni kami plan nak grow 4 kali ganda daripada tahun lepas. Alhamdulillah Bisco Cheese, orang kata hanyalah dessert semata-mata. Bisnes dessert tak boleh pergi jauh. Tapi setakat ni Bisco Cheese selama setahun, genap 28 bulan 2, Bisco Cheese dipasarkan. Tahun lepas saja kita buat suku juta. Alhamdulillah, suku juta. Dan saya ingat lagi masa mula-mula berniaga tu, masa mula-mula berniaga tak erti apa sangat. Okay, jadi saya buat sesi ni late night. Masa okay, late night talk with Bisco Cheese episod 1. Okay, adalah saya nak share. Okay, bukan saya bijak pandai, tapi saya nak share apa pengalaman saya mulakan bisnes. So kepada yang belum follow social media, Facebook Bisco Cheese Official HQ, boleh follow. Saya akan share tips 10.30 malam, ataupun kalau saya ada meeting mungkin 11 malam. InsyaAllah apa yang saya tahu saya share kepada anda secara percuma. Tips ni untuk membantu mana-mana mereka yang nak berniaga, nak mulakan bisnes, macam mana nak grow perniagaan anda, apakah kesilapan, apakah perkara yang patut ada. Jadi apa yang saya pernah lalui, kesilapan saya pernah lalui, apa yang saya share kepada usahawan Bisco Cheese sendiri, iaitu my team, okay, ejen-ejen di hampir seluruh Malaysia dan Singapura, untuk Bisco Cheese Premium Ice Cream Cake. So saya share sedikit kepada anda. Dan of course saya akan share sedikit lagi. Saya baru buat group. Buat group tips mulakan bisnes. Kalau dekat situ saya akan share lagi banyak tips lah di dalam group. Siapa yang nak follow, boleh follow. Tips mulakan bisnes. Okay, nanti saya share. Okay, ni. Ni link. Okay. Tips group, Facebook group tips mulakan bisnes. Ni. Sekejap, saya buat copy link. Tips mulakan bisnes. Tak ada. Right. Anyway, boleh follow. Okay, dan copy paste. Alright. Siapa yang nak follow, boleh follow. Yes. Tu dia. Siapa yang nak follow, boleh follow. Saya pin. Boleh tak pin ni? Okay. So this is a great comment. Saya ada banyak screen kat sini. Ada 3, 4 screen kat sini. Jadi okay. Alright. So boleh follow komen tersebut ataupun group tersebut. Dekat situ saya akan share banyak lagi tips-tips. Dan ni terbuka kepada semua. You baru nak buat bisnes, you dah buat bisnes. Jadi saya apa yang saya tahu, contohnya macam mana membina perniagaan daripada zero dalam masa 10 bulan reach $250,000 dalam suku juta. Jadi apa yang saya tahu saya share. Jadi mungkin anda boleh belajar sesuatu. Kalau anda rasa anda belajar sesuatu pada malam ni, sesi ni, live ni, okay, anda boleh share kepada orang lain. Okay, dan untuk topik pertama, okay, saya ada nak buat topik
kita start dengan kesilapan lah dulu. Belajar. Siapa nak dengar? Say I. Siapa still ada kat sini? Say. Share kepada yang lain. Share pada grup-grup, okay? Right. Okay, tak apa. Jadi pada mulanya saya nak share 10 kesilapan usahawan baru yang nak start. So jadi 10 kesilapan usahawan yang baru nak berniaga ataupun dah berniaga berbelas tahun. Okay, tapi masih buat silap, masih lagi tak capai sales ataupun jualan yang mereka nak capai. Contohnya mereka nak capai 100,000 setahun, tak capai lagi. Kenapa? Okay. Mungkin ini adalah gap. Maksudnya, mungkin ini target anda. This is your target. Tapi ini anda sekarang. So, apa? Ini apa gap? Apa lagi yang kurang sebenarnya? Sebab itu yang kita nak, apa yang saya boleh share kepada anda. So, saya cerita sikit background saya. Saya ada 12 tahun pengalaman, 13 tahun termasuk tahun ni. Okay, adalah 13 tahun pengalaman dalam bahagian sales dan marketing dan run bisnes, jatuh bangun. Sekarang Alhamdulillah berkembang dengan usahawan Bisco Cheese. Dan lately kami baru cipta rekod baru. Seorang usahawan ataupun ejen Bisco Cheese ni buat first 20,000, hampir 20,000 yang pertama. Alhamdulillah, syukur untuk satu bisnes baru sampai setahun untuk create that kind of result. Alhamdulillah. Dan saya nak bantu lebih ramai lagi yang ada. Ada yang dah reach 5,000 yang pertama jualan sebulan. Alhamdulillah. Ada yang 1,000 yang pertama pun Alhamdulillah. It's not easy. Ada orang dia nak buat RM1,000 yang pertama pun it's not easy. Betul tak? Jadi itu yang apa saya tahu, saya share. Dan mereka yang follow, mereka yang ambil tips tu, mereka yang terima guidance, bimbingan daripada saya. Okay? Dan apa yang saya dapat pun saya belajar daripada top millionaire, multi-millionaire, billionaire juga. Jadi, dan saya spend beratus ribu untuk pergi ke kursus-kursus, kelas, all this yang mungkin di luar sana belum ada kemampuan. Jadi, ini saya anggap talk show ni, late night talk show adalah satu tanggungjawab saya untuk share serba sedikit. Saya tak boleh share semua. Memang tak lah, kan? 13 tahun pengalaman saya dalam bahagian sales, marketing, business juga beberapa tahun. Jadi takkanlah saya nak share dalam masa satu malam, tak. So dia akan jadi episod. Dan saya doakan saya konsisten, boleh share apa yang saya tahu, saya transfer kepada anda sedikit demi sedikit. Dan saya harap sharing bermanfaat, boleh growkan apa yang anda lakukan sekarang. Tak kisahlah apa dia, atau baru nak mulakan bisnes. Okay, saya harap akan bantu anda untuk grow. Boleh? So, saya anggap ini sebagai satu sedekah ilmu saya lah. Okay. Sebab saya tahu ramai orang nak start berniaga, tapi mereka mungkin ada buat kesilapan, mungkin tak tahu banyak perkara. Alright. So, good. Okay, so by the way, saya nak share sedikit background pasal saya. Alhamdulillah, saya reach first million sales saya, Alhamdulillah, pada umur 24 tahun. Saya capai jualan 1 juta pertama pada umur 24 tahun. Okay, saya mulakan perniagaan. Masa tu belajar dengan mentor Chinese. Okay, dia ajar banyak perkara. Dan sales tertinggi sepanjang 13 tahun yang saya pernah buat adalah 9.8 juta. Masa saya buat dalam, saya bekerja sebagai in sales, okay, dalam syarikat Jepun, bukan senang. Okay, Alhamdulillah terpilih. Dan saya menjadi top 1 dalam syarikat tersebut, yang di mana kami membantu golongan yang ingin hidup lebih bahagia dengan sihat. So dengan menggunakan mesin perubatan daripada Jepun yang digunakan doktor. Jadi Alhamdulillah rekod tertinggi saya 9.8 juta, okay, dalam sebulan tu 9.8 juta. Dan maksudnya apa yang saya tahu, saya harap bermanfaat pada anda. Dan saya pun start macam biasa. Dulu saya tak berniaga, saya dulu engineer. Engineer tak kerti apa, tak kerti cakap. Okay. So banyak perkara lah. Jadi macam mana saya grow diri saya. So tu hopefully topik membantu. Jadi kita start topik yang pertama. 10 kesilapan usahawan baru nak start. Right. So saya tulis ni 10 kesilapan
Usahawan baru nak start. Right. So 10 kesilapan usahawan baru nak start. So ini adalah topik malam ni. Tapi saya tak share semua malam ni. Mungkin saya share sedikit ikut masa yang ada, kan. Dan seterusnya saya boleh share dalam group tips mulakan bisnes. So you boleh join group ni for free. So boleh invite kawan-kawan join. Harap bermanfaat. Jadi yang pertama, apakah kesilapan utama usahawan yang baru nak start berniaga? Ini yang even my mentor pun ada cerita benda ni. Dan my wife pun pernah buat kesilapan yang sama sebelum ni. Jadi yang pertamanya adalah, tips yang pertama, fikir usahawan ni, bila saya cakap usahawan ni kan dropship ke, affiliate ke, agent ke, you founder kepada business you dan you ambil produk orang lain ke apa. Okay, jadi tak kisah you dipanggil usahawan. Jadi kesilapan pertama adalah fikir nak kena buat banyak bisnes untuk kaya. Fikirkan kena buat banyak bisnes. Okey ke suara? Sorry. My mic ni. Fikir kena buat banyak bisnes. Saya tulis sini ya. Untuk berjaya, berkaya. Ni kesilapan normal. Saya jumpa ramai orang. Dia fikir satu kena buat banyak bisnes untuk berjaya. Dia kena buat 10 bisnes baru jadi jutawan. Jadi apa yang saya belajar, apa yang saya praktik sendiri, kan, adalah you tak perlu banyak bisnes tau. Tak kisahlah bisnes apa you nak start. You tak perlu banyak bisnes. You kena buat satu bisnes je tu. Sebab kalau satu pun tak boleh nak sukses, bayangkan you nak buat 10. Faham? Okay. So kalau anda faham, boleh komen faham kat sini. Boleh share kepada yang lain juga. Okay. Ini mentaliti dia. Saya pun pernah ada benda ni. Mentaliti ni. Saya tengok orang bisnes dia. Contoh kan kita tengok cerita Melayu contohnya kan. Bukan saya nak kutuk, tapi ni saya dapat lah. Bila tengok je, kena buat kontraktor. Lepas tu kena ada kedai makan serentak. Lepas tu dia kena ada banyak grup. Dia ada apa, holdings lah segala bagai. Tapi baru nak berniaga ni. Baru nak berniaga tapi nak buat 10 perkara. You rasa? Sebab apa? Contoh you masih ada 24 jam. Kan? Ada masa 24 jam. So bila ada masa 24 jam, kalau ada 10 perkara yang nak fokus, okay, atau satu perkara yang nak fokus, you rasa mana yang akan pergi lebih jauh? Maksud saya, dengan fokus dengan masa yang ada, you nak fokus 10 perkara ataupun you nak fokus satu perkara. Faham ni? You ada 24 jam. 24 jam kalau bagi 10 perkara, maksudnya setiap satu mungkin 2 jam lebih. Kan? Lebih kurang 2 jam, maybe 20 minit you ada untuk satu perkara. Contoh you tak tidur. So ada 24 jam you nak fokus 10 perkara. You nak fokus nak bina marketing dia, 10 perkara. Setiap produk tu lain-lain. Setiap apa orang panggil? Setiap bisnes ada strategi lain-lain. So kalau ada 10 bisnes, kalau 10 produk, mana sama, betul tak? Berbanding satu produk. Kepada yang baru join, welcome. Nama saya Ahmad Syahid Ismail. Saya adalah CEO dan co-founder Biscochis Premium Ice Cream Cake. Alhamdulillah, apa yang saya nak share malam ni adalah tips 10 kesilapan usahawan, tapi saya share mungkin 2 atau 3 lah malam ni. Nanti sesi akan bersambung. So ini adalah episod pertama. So doakan saya konsisten setiap hari sehingga akhir tahun. Contoh kan, who knows kan. Right. Okay. So yang pertama tadi saya kata, fikir kena buat banyak bisnes untuk kaya. Itu kesilapan usahawan yang baru nak start.
Dan bila saya tahu benda ni, that's why ramai orang berniaga dia tak tahan lama. 2-3 bulan habis. 2-3 bulan habis. Sebab dia macam tak kejar-kejar tau. Dia tak kejar. Contoh nak dibayangkan contoh. Dia nak cari bini. Tapi dia fokus 10. Mungkin. Kan susah. Contoh okey. Berbanding dia fokus satu, dia kaji seorang satu-satu, okey. Dia tengok family macam mana. Sama macam berniaga. Relevan tak? Apa? Saya contoh ni. Kalau relevan, boleh komen relevan tak? Okay, komen relevan. You faham ni? So, business ni, dia bukannya nanti ada kesilapan lain lah nanti saya cerita. Dia bukannya terus you start terus naik. Tak, dia kena bina. Which leads kepada bahagian kesilapan kedua lah. So, kesilapan pertama adalah nak buat banyak perkara. So, saya ni saranan, okay, sebagai Alhamdulillah berpengalaman 13 tahun dalam sales marketing dan beberapa tahun dalam perniagaan dan membina Biz Coaches ni daripada zero to quarter million, daripada suku juta dalam masa 10 bulan, Alhamdulillah. Tips ini saya nak share. You ada satu benda, you buat satu benda dulu. You fokus 100%, okay, kepada apa yang you buat tu, insya-Allah result dia datang 100% daripada benda tu. That's why kadang-kadang minta maaf cakap kalau anda bekerja kan, lepas tu berniaga. Ini biasa mula-mula. Kan itu pun dah susah. Bayang kerja, berniaga produk pertama, berniaga produk kedua. Lagilah susah. So why not just focus, okay, kalau bekerja is good, tak apa, tak ada masalah. Kan? Sebab nak hidup mula-mula, kan? Dan fokus satu produk dulu. Belajar pasal produk tersebut. Belajar apa aspek pasal produk ni, apa membezakan produk tersebut dengan pesaing lain ataupun yang lain. Mesti ada keunikan. You kena belajar ni. Ni tips lain pula. Okay? You kena belajar ke mana produk ni boleh pergi. Okay? Dan you kena tahu strategi marketing apa. Jadi benda tu ada banyak benda yang you kena belajar. Jadi fokus satu-satu dulu. Sebab bila you tahu satu benda, you boleh buat satu perkara, kan? You dah sukses, you boleh buat dua. So malam ni tips mulakan bisnes bukannya start dengan 10, start dengan satu dulu. Cari satu, tak kisah apa produk yang you minat, passion you, yang you minat. Kan? Ada orang dia tak ada passion tapi orang yang ada passion, okay? Orang yang ada apa orang panggil? Minat yang berdalam terhadap produk, dah dia suka produk tu, dia minat. Lepas tu dia boleh jana pendapatan, dia boleh buat duit, tu lagi bagus. Okey ni. Boleh tak bagi likes ke, love ke? So kau dia share. Ada orang ke tak ni? Bagi like and love. Okey. Wah, kita ada like and love. So, saya like sendiri. Tak adalah. Drop. Right. Boleh share kepada orang lain. So ni tips pertama. Fokus. Dan minta maaf lah, keadaan sekarang ni memang ramai orang dia memang lari fokus cepat lah. Kenapa? Ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram. Kan? Ini memang, kalau saya TikTok tu paling dangerous sekali sebab banyak perkara dalam tu. Bukan tengok pasal joget-joget, tak. Kita tengok pasal tips, motivation dalam TikTok dan video dia pendek-pendek je. Kadang-kadang saya just belajar banyak perkara, tak perasan sejam dah habis. So maksudnya, tu produktif tak apa. Tapi, ada. Terima kasih. Okay. Kepada yang komen. So maksud saya, sekarang dunia ni di mana kita punya attention span, kita punya daya fokus tak macam orang dulu tau. Orang dulu yang 30 tahun lepas, yang internet tak ada, kan? Komputer tak ada 40 tahun lepas. Contohnya, komputer besar gabak. Orang kaya je ada komputer. Orang kaya tak ada handphone zaman tu. Jadi, tak ada social media. Jadi, dia punya fokus adalah kerja, berniaga. Kan? Dia punya fokus dia boleh kuat. That's why dia orang boleh kerja tempat sama dalam berapa puluh tahun. Zaman sekarang lain. Generasi sekarang lain. Memang attention span, daya fokus sangatlah
cetek tau. Sangat-sangat cetek. Right? So, itu maksud saya, nak fokus ni memang mencabar lah. That's why saya sarankan nak mula berniaga. Okay? Nak mula berniaga, fokus satu produk dulu. Boleh? Right. So, yang kedua. Untuk malam ni. Yang 2 daripada 10 kesilapan usahawan baru nak start adalah, ni paling famous lah. Ni paling, saya pun bersalah juga sebelum ni. Masa saya mula-mula, ni saya cerita pasal kesilapan saya je. So, jangan buat benda yang sama. Kan? Saya pernah share pada usahawan Biskoci sebelum ni. Kesilapan yang kedua, orang ni baru nak mula berniaga. Kesilapan kedua, dia masuk bisnes, esok nak tu kaya. Ini kesilapan besar ni. Okay, kenapa kesilapan? Sebab macam saya kata tadi, you nak berniaga, foundation tak tahu, asas berniaga belum tahu lagi, marketing tak tahu lagi, product knowledge tak tahu lagi, kan? Macam mana nak bercakap dengan customer, apa yang customer nak tak tahu lagi, macam mana nak follow customer tak tahu lagi, macam mana nak bina brand, semua tu tak tahu lagi. Jadi takkanlah hari pertama join, hari kedua terus jutawan. Ni kenapa ramai orang bila start berniaga, dia terus berhenti, dia give up. 3 bulan give up, 6 bulan give up, setahun give up. Okay? Tak fokus, satu. Lepas tu expect terus nak cepat. Tak salah nak cepat, tapi bayangkan orang lain mungkin ambil 3 tahun untuk capai 1 juta atau setahun, nak capai dalam sebulan. Kita punya masa ni bukannya 100 jam sehari. Betul tak? Satu hari kita ada berapa jam? Cuba jawab. Satu hari kita ada berapa jam? Kita ada berapa jam? Okay, 24 jam, betul tak? Semua orang ada 24 jam. Tidur 4 hingga 6 jam contoh sehari. Macam saya sekarang, tidur saya kurang. Saya kurangkan tidur sebab saya nak cepat. Kalau tidur 8 jam sehari, memang tak lah. Kan? Ini tidur 24 jam. Memang lambat lah. Kita nak cepat tapi ada kadar dia. Nak cepat tu biarlah realistik. Kan? Nak bina macam mana? Step by step. Niaga ni ada proses dia. Kan? Nak berniaga ni memang nak buat satu benda yang baru, ada proses dia. Jadi, you kena faham proses tu. Bila you buat sesuatu, you tahu yang you sebenarnya tengah progress, tengah naik. Kadang-kadang result tak ada sangat, tapi bila bandingkan diri you dengan sebelum ni, you punya ilmu dah mungkin naik. Faham tak? Progress you sebelum ni, mungkin you cepat sangat down, sekarang mungkin you dah bangkit cepat. Itu maksud dia. Jadi, setiap orang kena dibentuk lah. Nak berniaga ni, ada proses nak membina perniagaan. That's why nama dia bina bisnes. Nak membina bisnes. Walaupun you agent ke, stokis ke, you ambil produk orang, affiliate ke, mula-mula dropship ke, kan? So, nak mula tu, bukannya terus magically bisnes tu stabil. Tak. Sama lah macam bina rumah. Kan? Walaupun mungkin you tak pernah bina rumah, tapi you tahu tak macam mana nak bina rumah? Ada hari ni pacak tiang, terus esok siap. Tak adanya. Kan? Ada ke hari ni kahwin, esok dah ada anak? Itu pun ada proses. Allah dah tetapkan. Setiap satu benda yang kita nak bina, mestilah ada proses dia. So, kesilapan kedua, nak terus kaya. Saya tulis kat sini. Nak terus kaya. Ni kesilapan yang kedua. Boleh? So, fikirkan, saya buat perniagaan, saya insyaAllah, doa, saya insyaAllah akan kaya. Okay? Dengan usaha saya yang berterusan. Okay? Contoh, saya beritahu lah. Biskoci semasa mula-mula start, okay, tahun lepas, bulan 2 dengan tahun ni bulan 2, kami grow, bila bandingkan bulan dengan bulan, kami grow 30 kali ganda lebih kurang. 30 kali ganda. Tapi tak, bulan pertama buat tak adalah banyak macam sekarang. That's why kita kata bina.
Itu yang untuk usahawan Bizcoaches saya pernah share our agents di Bizcoaches. Saya selalu share, jangan bandingkan result you dengan orang lain. Jangan bandingkan result you orang lain tu dah buat bertahun-tahun, kan? Berjuta-juta ke, kalau dalam antara usahawan sendiri pun dia ada orang tu dah ada pengalaman bisnes, dia tak ada pengalaman, takkanlah nak sama mula-mula. Tapi apa yang saya buat, saya share kepada mereka, bimbing, you nak bandingkan diri you bulan ni dengan bulan lepas. Tu je. Bandingkan bulan pertama you join dengan bulan sekarang. Tu sepatutnya you bandingkan. Alright? Maksudnya, ada progress? Happy. Kebanyakan orang dia tak tahu dia ada progress. Tu yang dia sedih. Berniaga dia sedih. Berniaga dia sedih. Sebab dia ingatkan macam apa? Saya buat ni tak ada apa. Semua orang berniaga mula-mula ada cabaran dia. Mesti. Tipulah mana-mana usahawan yang jutawan kaya sekarang ni. Okay, saya pernah reach 9.8 million sales pun sebelum ni. Saya tak ada cabaran ni. Ada. Pernah customer reject. Ada. Benda ni kena lalu. Sebab apa? Benda ni lah yang mematangkan diri kita. Yang betul-betul mematangkan saya. Right? So, jangan ada pemikiran. Buang mentality. Masuk mana-mana bisnes, buat bisnes ke apa ke, terus fikir nak kaya. Setkan setahun, 2 tahun, bisnes you berkembang. Boleh? Setkan bisnes you akan berkembang dengan proses dia. That's why kalau you tak mahir sesuatu, belajar sesuatu. That's why saya share sikit tips ataupun 10 kesilapan usahawan baru nak start. 10 kesilapan, tapi saya tak share semua sekarang. Akan ada episod-episod. Dan just in case kalau you terlepas ni, okay, ataupun nanti saya akan share banyak lagi di Facebook group. Okay, Facebook group ni. So you boleh follow Facebook group ni. Tips mulakan bisnes, boleh join. Mungkin banyak lagi tips saya akan letak di sana. Dan semuanya percuma. Sebab niat saya, kalau ramai sukses, okay, ekonomi kita bangkit. Ekonomi negara. So kalau ramai sukses, yang paling seronok je bukannya ekonomi negara je, tapi ramai sukses dengan apa yang saya share malam ni. Tak banyak, saya share 2 je, 1 atau 2 tips mungkin selalu. Dan saya harap bermanfaat. Dan bila anda gunakan sendiri ilmu ni, ataupun you dapat, okay, saya dapat sesuatu, saya harap benda tu jadi saham untuk saya juga. Mungkin setahun daripada sekarang, video ni masih lagi ada di online. Ada orang lagi tengok, mungkin saya dapat lagi. Mana saya tak tahu kan. So, why not kalau anda kenal siapa yang baru nak berniaga ke, ataupun dah lama berniaga tapi tak ada hasil lagi, nakkan hasil, nak belajar sesuatu, percuma, you boleh follow Bizcoaches Official HQ, boleh follow group ni. Yang ni, ni. Facebook group tips mulakan bisnes, boleh join for free. Invite kawan-kawan anda, sesiapa yang nak belajar sesuatu. Okay. Mungkin daripada pengalaman saya sendiri, macam mana saya bina sesuatu daripada zero kepada 1 suku juta jualan dalam masa 10 bulan. Alhamdulillah. So, itu saja daripada saya. Okay. Tips, iaitu live talk show, late night talk with Bizcoaches, episod 1. Dan insyaAllah, tak ada paral, esok 10.30 saya akan ada lagi. Okay. Kalau saya ada meeting, mungkin saya akan buat pukul 11. Right. So, saya harap jumpa lagi anda esok. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Take care.